Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Aina Fakira binti Rosli. Okey, baiklah, saya teruskan dengan perbentangan yang bermula daripada muka surat 216 hingga 220. Bismillah. Pada masa perbicaraan Ibnu Az-Zubair, Abdul Malik Ibnu Mirwan melarang orang-orang daripada membuat haji dan beliau membina kubah batu di Masjidil Aqsa supaya orang akan menunaikan haji di Masjidil Aqsa dan bukannya kepada Kaabah. Untuk meneruskan matlamat tersebut, beliau mendapati Imam Az-Zuhri bersedia untuk membawa hadis-hadis untuknya. Salah satu hadis adalah seperti perjalanan tidak boleh dibuat secara khusus kecuali kepada 3 masjid, iaitu Masjidku, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Contoh hadis yang lain adalah doa di Masjidil Aqsa adalah bersamaan dengan 1000 doa di tempat lain. Apa yang membuktikan hadis ini dibuat oleh Az-Zuhri adalah beliau adalah salah seorang sahabat daripada Abdul Malik dan beliau kerap melawatinya. Selain itu, hadis-hadis yang memuliakan kebaikan Masjidil Aqsa adalah dengan cara Az-Zuhri sahaja. Umayyun tidak yakin orang seperti Az-Zuhri untuk membantu mereka melalui dengan cara material, malah melalui secara kebijaksanaan sahaja. Muammar Ibnu Rashid menyangkal bahawa Al-Walid Ibnu Ibrahim Al-Umawi pergi bersama lembaran naskah kepada Az-Zuhri menuntut kebenaran daripadanya untuk mengumumkan hadis yang terdapat dalam lembaran itu dengan cara yang menunjukkan dia telah mendengar daripada Az-Zuhri. Az-Zuhri pun bersetuju lalu tanpa ragu-ragu dan berkata, siapakah yang dapat memaklumkan kepada anda tentang mereka selain daripada saya? Oleh itu, Umawi dapat mengaitkan hadis tersebut yang dalam lembaran itu dengan menegaskan ianya berkaitan dengan cara Az-Zuhri. Ini bersesuaian dengan apa yang kita kaitkan sebelumnya dari segi contoh yang menunjukkan Az-Zuhri bersedia untuk memenuhi kehendak rumah pemerintah, iaitu bersedia untuk memenuhi kehendak kerajaan, orang penguasa, orang berkuasa. Okey, ketakwaannya pula pada masa tertentu membuatkannya ragu-ragu tentang kehormatan tindakannya yang dicontohi oleh kata-kata ini yang berkaitan dengan Muammar. Para penguasa telah maksa kita menuliskan hadis. Ini menunjukkan Az-Zuhri bersedia untuk memohon dan memberi sokongan kepada kerajaan dengan mengenepikan namanya yang terkenal tu dengan fabrikasi palsu mereka. Az-Zuhri tidak menghina kerajaan, malah beliau berpendapat beliau perlu bersatu dengan kerajaan. Okay, baiklah. Beliau sering berkunjung ke istana raja dan sering berjalan di tempat duduknya. Beliau juga dapat dijumpai di kalangan orang-orang Al-Hajjaj bahawa lelaki yang paling tercela. Hisham melantiknya sebagai guru kepada pewarisnya dan semasa zaman pemerintahan Yazid yang kedua, beliau menerima kedudukan sebagai seorang hakim. Di bawah keadaan ini, beliau memalingkan pandangan terhadap kelemahan dan kesalahan Umayyun dan oleh itu tidak ada yang menentang penguasa yang tidak adil. Berbeza dengannya seorang lelaki seperti Abu Ash-Sha'bi yang memakai pakaian berwarna dan bermain jalan-jalan dengan kanak-kanak supaya tidak diberikan kedudukan pangkat hakim kepadanya. Beliau bahkan turut berperang dengan melawan Al-Hajjaj bersama dengan bantuan Ibnu Al-Ash'ad. Kebenaran ini ditubuhkan di kalangan para ulama. Sesiapa yang mengambil jawatan sebagai hakim telah disembelih tanpa menggunakan pisau. Tetapi Az-Zuhri tidak berhenti mencipta hadis untuk kepentingan politik pihak penguasa, pihak berkuasa, pihak pemerintah. Sebaliknya, beliau melampaui hal-hal ibadat, menentang sebarang pendapat yang telah dipegang oleh penduduk yang tidak dipegang oleh penduduk Madinah. Khutbah Jumaat terdiri daripada 2 khutbah yang terpisah. Para pemimpin akan berkhutbah semasa dalam kedudukannya yang berdiri dan khutbah Aidilfitri digunakan untuk mengikuti doa. Umayyun mengubah semua itu. Sebagai contoh, berdasarkan riwayat yang ada bersama mereka, mereka mendakwa bahawa Rasulullah pernah menggunakan khutbah semasa mereka di tempat duduk. Kiranya bukan masa diorang berdiri. Situasi yang sama terjadi ketika Muawiyah meningkatkan jumlah mimbar Umayyun, meningkatkan jumlah mimbar.
Umayyun tidak menghadkan diri mereka untuk menyusun hadis yang menyokong mereka, tapi mereka juga berusaha menyembunyikan dan menimbulkan keraguan terhadap hadis-hadis yang tidak sesuai dengan pandangan mereka sendiri. Begitu juga dengan kumpulan golongan pemerintah yang akan datang, kerana banyak hadis yang akan memihak kepada Umayyun semakin pudar setelah kedatangan Abbasiyun. Itu bererti mereka sering mencipta keraguan dalam naratif tertentu untuk mengkritik penyampai demi kebenaran dan membezakan antara penyampai yang boleh dipercayai dan tidak boleh dipercayai. Terdapat banyak contoh untuk menyokong perbuatan mereka. Asim Ibnu Nabil berkata, saya tidak melihat seorang yang soleh berbohong dalam apa jua perkara sehingga dia berbohong tentang hadis. Hadis-hadis yang mereka dibantu dalam usaha ini dengan naratif. Hadis-hadis yang berkaitan dengan saya akan bertambah. Dan sesiapa yang menceritakan kepadamu hadis, bandingkan dengan kitab Allah iaitu Al-Quran. Apa pun yang sesuai dengan kitab Allah, dengan Al-Quran, maka ia adalah daripada saya, tanpa mengira masa yang telah saya katakan ataupun tidak. Itu daripada Asim Ibnu Nabil. Terdapat juga banyak narasi, banyak tuduhan yang sahih yang telah jelas dia buat. Contohnya, Muslim menyangkal bahawa Nabi memerintahkan supaya anjing dibunuh kecuali anjing yang membantu tuannya dalam memburu dan anjing yang membantu gembala dengan kawanannya. Ibnu Umar menceritakan bahawa Abu Hurairah menambahkan anjing yang bekerja di ladang. Ibnu Umar pula berkata sesungguhnya Abu Hurairah mempunyai bidang yang akan digunakan untuk menanamnya. Ibnu Umar menunjukkan kepada apa yang dilakukan oleh muhadis berdasarkan motif peribadi masing-masing. Selain narasi yang berkaitan secara lisan, terdapat lembaran yang bertulis menunjukkan hasrat atau perintah daripada Rasulullah. Adalah agak malang bahawa lembaran yang tidak diteliti untuk memastikan keaslian hadis tersebut. Sebagai contoh, tiada kaitan secara sah mengenai berapa zakat yang harus dibayar untuk pemilikan lembu muda dan tua. Dan untuk menunjukkan jumlah tersebut, orang-orang terpaksa menggunakan lembaran bertulis yang digariskan kepada Rasulullah. Pandangan ini berasal daripada Goldziher telah menguasai kalangan orientalis pada abad yang lalu. Seterusnya, dalam jawapan terhadap tuntutan Goldziher, ketekunan para sahabat untuk memelihara sunnah yang sahih, ketekunan yang sama ditunjukkan oleh dua generasi yang akan datang. Usaha-usaha yang luar biasa daripada para imam hadis untuk mengumpulkan sunnah yang sahih dan membersihkannya dan menafiskannya yang berbentuk distorsi dan fabrikasi, dan penelitian menyeluruh daripada para ulama berikutan pada biografi pendusta dan pembuat fabrikasi untuk mendedahkan tujuan mereka mengumpulkan hadis palsu itu. Sebagai kesimpulannya, dapat diketahui bahawa orientalis bercakap daripada bayangan mereka, daripada imajinasi mereka sendiri untuk membuat perbohongan apabila mereka bersama-sama memerintahkan untuk memesongkan kebenaran dan memenuhi keinginan mereka. Adakah kebanyakan hadis dibuat sebagai hasil kemajuan di kalangan umat Islam? Goldziher mendakwa bahawa sebahagian besar kesusastraan hadis tidak berasal daripada generasi pertama Islam, melainkan daripada kemajuan baik daripada politik dan sosial pada akhir abad pertama dan yang kedua. Beliau mengatakan beliau tidak boleh memahami tidak boleh mula memahami bagaimana dia mempunyai keberanian untuk membuat tuntutan itu apabila pembacaan sahih yang disahkan membuktikannya. Rasulullah meninggal dunia hanya selepas struktur Islam telah lengkap yang didirikan, yang terdiri daripada apa yang diturunkan kepadanya dari segi Al-Quran dan dari segi kaedah dan undang-undang yang membentuk sunnahnya. Sebelum Rasulullah meninggal, baginda bersabda, aku telah meninggalkan kamu dua perkara dan kamu tidak akan tersesat selagi kamu mematuhi mereka, yakni kitab Allah iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Okay, sekian daripada saya. Terima kasih.